Terima kasih Yang Berhormat Ketua Kerau. Selanjutnya, dipersilakan Yang Berhormat Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua kerana memberi ruang kepada saya mengambil bahagian menyokong titah Yang di-Pertuan Agong bagi penggal kedua Parlimen yang ke-15. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pengundi-pengundi di Shah Alam kerana telah memilih dan memberi mandat kepada saya untuk mewakili seluruh warga Shah Alam. Saya pun menang agak besar juga. Tetapi saya tidak ingin mendabik dada kerana bagi saya kemenangan ini bukannya suatu kemuliaan, tetapi ia amanah dan kepertanggungjawaban. Sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam sebuah negara pelbagai kaum dan agama, saya amat teruja dan bersyukur dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kerana begitu memahami semangat kemajmukan masyarakat negara kita. Kita harus peka dengan pesan Baginda agar prinsip negara madani yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diterjemahkan dengan baik dalam kerangka mencipta lonjakan buat negara. Saya ingin menyentuh dua aspek sahaja dalam rukun Malaysia Madani, iaitu aspek hormat dan ihsan. Kita telah melalui suasana kehidupan yang harmoni dengan saling hormat menghormati, toleransi dan memahami antara satu sama lain dalam satu tempoh yang cukup lama. Saya turut berkongsi kekhawatiran Yang di-Pertuan Agong apabila kepelbagaian, kemajmukan dan kekhususan politik boleh menjadi punca perbalahan dan perpecahan jika tidak diurus dengan baik. Kebebasan bersuara tidak sewajarnya dijadikan alasan untuk berkarya. Nak tanya sedikit. Hitung, biar saya habiskan saya punya sentence. Kebebasan bersuara tidak sewajarnya dijadikan alasan untuk berkarya dan berkreativiti tanpa ada garis panduan dan kawalan yang mungkin mencetus budaya fitnah dan pengherotan fakta, menyemarak api kemarahan dan sentimen kebencian sehingga mencetus perbalahan dan perpecahan. Saya percaya kebebasan bersuara yang terpandu dan terkawal akan melahirkan masyarakat yang boleh menjiwai semangat yang sering kita bangga dan laungkan, iaitu unity in diversity, kesatuan dalam kepelbagaian. Ini sangat bertepatan sekali dengan gesaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah atas kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tertarik dengan perbahasan yang meminta kita menyemai perpaduan di mana kita sering menghormati di antara satu sama lain. Saya menyokong sangat perbahasan itu. Dan saya ingin bertanya, dalam konteks titah tuanku dan ucapan Yang Berhormat, adakah sepatutnya diadakan perhimpunan-perhimpunan seperti HIMPIT di Terengganu yang kita lihat baru-baru ini yang mencetuskan kerisauan di halayak orang ramai dengan ada pemuda-pemuda PAS membawa pedang, senjata-senjata dan ada ahli parlimen yang turut serta. Bangga sekali dalam perhimpunan itu. Adakah ini sesuatu yang boleh dibanggakan oleh pemuda-pemuda yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen PAS sendiri? Apa pendapat Yang Berhormat tentang perkara ini? Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Sudah pasti ianya menimbulkan kebimbangan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan juga halayak ramai, dan sudah pasti ianya juga menimbulkan keraguan di kalangan
pelabur dan masyarakat antarabangsa. Mari Bunta, minta tetapi laluan, saya ingin salam. sabar, biar saya jelaskan. Tetapi saya ingin menyerahkan ini kepada Kementerian Dalam Negeri, pihak berkuasa untuk menanganinya dengan baik. Saya memaklumi usaha gigih yang Pihak dilakukan polis oleh tak Kementerian ada masalah pun. Perpaduan Apa Negara. masalahnya dengan himpunan tadi? Namun saya percaya usaha ini akan lebih berjaya jika dilaksanakan Relax lah. secara Mari Bunta minta laluan kalau boleh. Lutong relax lah, yang tutup tanpa fakta. Polis kata clear, tak ada masalah pun. tak ada. Boleh minta laluan? Kita serah pada polis untuk serahkan. Minta laluan boleh. Akan lebih berjaya jika dilaksanakan secara bersepadu dengan kementerian yang lain. Saya ingin menyarankan agar Kementerian Komunikasi Digital, Kementerian Pendidikan dan Jabatan Penentu Menteri Hal Ehwal Agama untuk mengambil peranan secara bersepadu mendidik anak bangsa, menjayakan rukun hormat negara madani, memupuk kesatuan, perpaduan dan kesejahteraan negara. Saya ingin ucapkan syabas kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup yang telah mengambil pelbagai langkah membantu golongan berpendapatan rendah. Semangat ihsan dari rukun negara madani diterjemah melalui inisiatif Payung Rahmah. Rahmah diambil dari kata dasar bahasa Arab Rahima Yarhamu Rahmah yang membawa maksud kasih sayang, kasihan belas dan kelembutan. Disebut lebih 200 kali di dalam Al-Quran dalam pelbagai kata-kata terbitan. Oleh itu, jangan ada di kalangan kita di dalam dewan ini dan juga di luar sana yang sinis dengan jenama dan kalimah yang mulia ini. Seperti ungkapan YB Kapar yang mengatakan, saya tidak ada masalah pun dengan nama ini, Rahmah ke, apa ke, jangan sekali-kali. Saya cukup yakin apabila Yang Berhormat Pulai memperkenalkan jenama Rahmah ini, beliau Laluan cukup sikit. faham dengan semangat tersirat dalam perkataan itu. Laluan. Rahmah ini membawa maksud keberkatan membawa sifat qanaah, yakni reda dan cukup dengan yang ada. Jangan sampai kita menjadi pendusta agama seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Janganlah sampai kita ini yang menjadi pendusta agama sebagaimana yang disebut oleh Al-Quran, yang tidak menganjurkan makan kepada orang miskin, ya, malah memberikan gambaran yang buruk, ya, yang tidak baik dengan andaian, ya, yang bahawa menu rahmah ini tidak berkualiti dan membawa mudarat kepada kesihatan. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada pengusaha, peniaga dan penjaja makanan yang telah menyambut minta seruan penjelasan rahmah sikit. ini. Saya percaya mereka ikhlas menyediakan menu rahmah ini untuk membantu mereka Salam nak bagi laluan tu. Jangan pula kita merasa sangsi dengan inisiatif Jiloto jangan sibuk. dan kreatif Salam nak bagi laluan. menyediakan sajian yang berkualiti, membantu golongan yang memerlukan. 20 saat. Tolong baca petikan Hansat YB Kapar sampai habis. Jangan skrat jalan. Baca skrat tadi, baca habis. Yang Berhormat Pari Bunta, diberi laluan. Saya dah tanya tadi, baca petikan Hansat. Kalau tidak diberi laluan, jangan mencelah ya. Kita boleh lujuk kepada Hansat nanti insyaAllah. Saya nak habiskan Dah, sebab baca ada habis lah, isu tadi tak ekonomi. baca habis. Kalau baca habis tak timbul masalah isu Namun rahmah. KPDN tidak wajar terus-terusan tadi bagi laluan. terpesona dengan sambutan rakyat terhadap inisiatif rahmah ini. Duduk. Yang Berhormat beri laluan atau tidak? Jawab, petikan Dr. Halimah kita boleh baca dalam Hansat. Minta YB baca semua, jangan baca skrat. Tak adil. Jelotong jangan sibuk. Tunggu esok. Dalam hal ini saya ingin menyeru agar kerajaan dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menentukan dengan jelas dasar pertanian negara kita. Kita mesti memanfaatkan kesuburan tanah di negara ini bukan sahaja menjadi negara yang mampu menjamin kecukupan bekalan makanan, tetapi menjadi negara pengekspor makanan dari hasil mahsul pertanian melalui pendekatan smart agriculture, melalui penggunaan teknologi IoT dan lain-lain. Kerajaan juga harus bersedia menyatakan jumlah subsidi yang diberikan kepada petani, kepada penternak, kepada pengilang dan pengimport untuk pastikan kawalan harga barangan asas
seperti tepung, beras, minyak, daging, ayam, telur dan ikan. Semua rakyat mengetahui bahawa belia adalah merupakan golongan yang sangat penting untuk masyarakat negara dan sebahagian besar daripada mereka terlibat dalam pekerjaan gig ekonomi. Ya, kajian yang menunjukkan yang seperti mana yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Bahar Besar dan juga Simpang Renggam, saya amat bersetuju supaya kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia merangka dan menetapkan dengan jelas dasar kerajaan memberikan jaminan perlindungan keselamatan pekerjaan dan jaminan saraan hari tua bagi pekerja-pekerja gig ekonomi. Selain daripada itu, saya juga bersetuju dengan Yang Berhormat Sungai Besar supaya skim mikrokredit untuk golongan belia ini diperkasakan. Akhirnya, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyatakan bahawa di Shah Alam, kami merupakan sebuah bandar yang sedang pesat membangun dan saya menyokong saranan Yang di-Pertuan Agor agar penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam diberi perhatian melalui sektor pembinaan yang secara tidak langsung akan merancakkan kemajuan ekonomi negara. Ianya harus dipacu melalui konsep Private Funding Initiative PFI atau Public Private Partnership PPP melalui konsep Build, Own and Transfer. Build, Operate and Transfer BOT. Kerana ini sahaja yang boleh membantu kita menyemarak saya akhiri ucapan saya. Ini saja yang boleh menyemarakkan ekonomi kita dalam keadaan consumption itu tidak boleh berdaya tahan dalam masa kita hendak meraih pelabur-pelabur daripada luar. Government spending melalui PFI dan PPP ini harus diteruskan dan dilaksanakan. Sebagai contoh, melalui pembangunan Bandar Denai Alam, Saim Daibi pernah membina sekolah di Denai Alam melalui Yang Berhormat, saya dah bagi 2 kali. Sila gulung. Fiskal kerajaan tanpa mengenepikan pembangunan kemudahan awam dan keperluan rakyat. Jalan raya tidak sesak, hospital dapat menampung keperluan pesakit dan sekolah dapat menyediakan ruang pembelajaran yang cukup dan kondusif, seterusnya menjayakan konsep negara madani itu sendiri. Datuk Yang di-Pertua, akhir sekali saya dengan penuh takzim mohon menyokong penuh titah Yang di-Pertuan Agong. Steady Shah Alam, kita sokong. Alhamdulillah.